Okey, hari ni kita akan bincangkan bab 1 dalam tingkatan 4 prinsip perakaunan. Okey, dalam bab 1 ni kita akan belajar 6 perkara 6 perkara, sebenarnya 7. Yang ketujuh tu yang pertama sejarah perakaunan, badan perakaunan di Malaysia, simpan kira dan perakaunan, bentuk organisasi perniagaan, konsep prinsip asas perakaunan, kitaran perakaunan, dan satu lagi penyata kewangan. Tapi cuma tak masuk dalam ni sebab penyata kewangan saya akan tunjuk last of the video lah. Okay, first kita tengok pada sejarah. Sejarah permulaan ni bermula dengan penyimpanan rekod, bermula pada sejak zaman tamadun purba. Dia orang tulis atas kepingan tanah liat telah digunakan pada abad ke-5 dan ke-6. Masa abad ke-5 ke-6 ni wang dah ada so maknanya wang digunakan sebagai alat perantaraan dalam urus niaga. Nah, sistem angka yang digunakan adalah sistem angka Hindu Arab. Okey, seterusnya kita tengok pada sistem catatan bergu. Bermula pada di Itali pada abad ke-13 hingga 15, dicipta oleh Luca Pacioli. Luca Pacioli adalah orang Itali. Dia cipta sistem catatan bergu. Okey, nanti more disclosure untuk catatan bergu ni pada bab-bab seterusnya nanti. Dan seterusnya ada perkembangan sistem perakaunan seperti perkembangan untuk perakaunan kos, perakaunan kewangan, pengurusan. Sebenarnya perakaunan banyak lagi. Ada perakaunan pengauditan, perakaunan perbankan, perakaunan insurans, ada banyak lagi lah. Cuma dalam bab tingkatan 4 dan 5 anda akan didedahkan dengan perakaunan kos dan perakaunan kewangan serta perakaunan pengurusan. Okey, untuk tiga-tiga perakaunan ni untuk tiga perakaunan ni akan lagi orang kata teliti pada bab seterusnya dan seterusnya nanti. Okey, ini badan-badan perakaunan profesional di Malaysia. Okey, yang perlu tahu adalah MASB, Malaysia Accounting Standard Board, lembaga piawaian perakaunan Malaysia. Kalau kita kata standard atau piawaian, kalau sebut piawaian maknanya lembaga ni adalah untuk orang kata satu yang menyediakan format yang betul atau prosedur yang betul untuk akaun-akaun Malaysia ni buat laporan kewangan mereka dalam bentuk perakaunan. Jadinya MASB ni dia akan mengeluarkan akta, bukan akta lah, kita kata macam format terbaru untuk ataupun telah digubal. Ini adalah laman web MASB, masb.org.my. Boleh tengok sini ada pasal IAS. IAS ni pula International Accounting Standard Board. Kalau macam MASB, Malaysia Accounting Standard Board, Malaysia Accounting Standard Board. Tapi kalau IASB adalah International Accounting Standard Board. Seterusnya kita ada badan perakaunan Malaysia seperti MICPA, Malaysian Institute of Certified Public Accountants. MICPA ni adalah satu institut yang orang kata untuk certifiedkan accountant yang ada di Malaysia. So misalnya you sampai satu hari masa you akan jadi accountant, you mesti register under MICPA supaya anda boleh kerja kat dalam Malaysia ni, sebagai anda boleh menjadi seorang accountant yang dipercayai. Ataupun kalau macam selain pada MICPA kita ada ACCA dan sebagainya. Nanti saya akan cerita seterusnya. Seterusnya ada Institut Accountant Malaysia, MIA. MIA ni ada satu institut untuk latihan accountant. Misalnya kalau anda ingin buka satu pusat latihan accountant, so mesti ada associate dengan MIA ni, Institute Accountant Malaysia. Selain ini untuk Malaysia. Kalau kita untuk dunia, kita ada yang lain seperti ACCA, seperti ACCA, Association of Certified Accountant, Certified Association of Certified Chartered Accountant, ACCA. ACCA ni memang antara badan yang paling popular dekat dalam dunia. So bila orang kata ACCA ni, wow, gempak. Memang gempak kalau kata ACCA. So seterusnya kita ada institut, kita panggil LCCI.
London Chamber of Commerce and Industry. Dua-dua ni adalah orang kata satu institut yang boleh certifiedkan sebagai seorang accountant yang betul. Jadi bagi student tingkatan 4 dan 5 yang ambil account, untung sebab kita dah ada satu LCCI level 2. Level 2 ni adalah bookkeeping and account. Mana you belajar, you ada sijil simpan kira dan juga account, basic perakaunan. Kalau kalau macam misalnya you kerja dekat Australia, ada satu institut kita panggil BIA, Bookkeeping International Association, bertempat dekat Australia. You punya gaji untuk level 2 LCCI Bookkeeping and Account 1 jam adalah $20. Bayangkan $20. Kalau dekat Malaysia kita punya gaji ni tu sudah tahu lah. Kalau kita ada buka satu firma untuk audit ataupun penyusunan perakaunan untuk syarikat-syarikat, enterprise dan sebagainya, boleh pakai sijil level 2 ni. Gaji dalam 1 jam lebih kurang 25 hingga 30 ringgit. Ni untuk audit, kerja-kerja audit mana you siapkan. Nanti sampai habis bab tingkatan 4 you akan faham apa yang saya maksudkan tentang bookkeeping and account. Okey, ni adalah dua yang perlu tahu. Ada satu lagi yang paling besar, ialah ICAEW. Ni Institute of Chartered Account England and Wales. Ni untuk England and Wales. Ini pun adalah satu institut yang besar, antara besar di dunia. Dia lebih kurang dengan ACCA. So bila you ada tiga-tiga ni, andainya you ada salah satu macam misalnya ACCA ni dah cukup besar dah. You kalau ada sijil ACCA, you punya kerja antara audit ataupun accountant. Lebih kurang tu lah, auditor dan ke atas. Ni you boleh jadi accountant, assistant accountant. Kalau macam you masih ada LCCI ni, mungkin you boleh jadi orang kata assistant accountant, mungkin boleh lah. Jadi accountant mungkin perlukan pengalaman dan sebagainya. Okey, ini antara badan-badan profesional yang you perlu tahu untuk sementara ni. Okey, dan MASB ni macam ni penting lah, you kena tahu sebab kalau misalnya you belajar sampai diploma ataupun degree, benda ni diperlukan MASB dan juga satu lagi IASB. IAS ataupun boleh tu International Accounting Standard. International Accounting Standard maknanya piawaian perakaunan international, kebangsaan, antarabangsa. Maknanya memang siap. Kalau you belajar IAS, format dia mesti sama dengan semua negara yang akan pakai format yang sama mengikut IAS. Sebenarnya MASB pun sama je format dia takkan ada beza. Okey, cukup sampai situ rasanya. Okey, kita masuk dalam bab seterusnya, iaitu bab simpan kira. Sebenarnya simpan kira ni dia akan sinonim dengan perkataan sistem catatan bergu. Sebab apa sebab nanti bila you belajar bab ketiga ataupun kedua, you akan faham apa sebab maksudkan tentang simpan kira, sistem catatan bergu. Ingat bila sebut simpan kira mesti berkaitan dengan sistem catatan bergu. Simpan kira ni apa? Proses untuk apa ni? Proses dia adalah proses mengenal, pasti dan merekod urus niaga. Mesti kena pegang. Kalau sebut simpan kira, catatan bergu, untuk apa? Mengenal pasti dan merekod urus niaga. Ni kena simpan dalam otak. Hafal. Simpan kira fungsinya proses apa? Proses yang berkaitan proses mengenal pasti dan merekod urus niaga. Okey, bila kita sebut sistem, perkataan sistem, mesti maknanya sistem ni benda yang teratur. So bila sistem teratur dan tepat, mesti ada tu. Kalau sebut tak apa-apa pun, dalam bab seterusnya pun kalau sebut sistem, mesti perkataan ni ada, teratur dan tepat. Sistem teratur dan tepat. Okey. Sebenarnya untuk apa ni? Untuk kita rekod ni untuk apa sebenarnya? Sebenarnya untuk buktikan urus niaga kita. Bila kita dah boleh buktikan, so kita boleh buat perancangan dan pengurusan untuk seterusnya. Sebab bila kita dah kenal pasti, dah rekod, bila dah rekod, kita dah kira, simpan kira dalam sistem catatan bergu ni, kita ada kira. Kita simpan maklumat dan kita kira. Ini semua dalam sistem catatan bergu. Bila kita dah kira, so kita tahu benda apa yang akan terjadi pada masa akan datang. So kita boleh buat perancangan, boleh membuat keputusan seterusnya, langkah seterusnya untuk memajukan perniagaan lagi.
Okey, satu lagi mengumpul maklumat ya, biasalah kalau kita dah kata merekod ni memang mengumpul bukti, okey, mencatat urus niaga, memang apa. Okey, itu mungkin itu saja untuk simpan kira. Catatan-catatan berikut ni kita akan tengok dengan secara lebih mendalam pada bab yang kedua nanti. Okey. Okay, kita tengok slide seterusnya ialah perakaunan. Oh, sekejap. Okey, kalau sebut simpan kira ni ataupun kita panggil sebagai bookkeeping. Ini yang tadi saya sebut gaji kalau dekat Australia, simpan kira ni, benda simpan kira ni 1 jam $20. Kalau dekat Malaysia 1 jam lebih kurang RM25 hingga RM30. Kalau ikut firma, kalau kita ada buat firma apa, firma untuk bookkeeping lah. Okey, ini perakaunan. Kalau sebut perakaunan maknanya dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai accounting. Okey. Sebenarnya accounting dengan bookkeeping ni benda yang orang kata bersiri tau. Selepas bookkeeping kita akan jumpa account. Selepas bookkeeping kita akan jumpa account. Sebab perakaunan, okey, sebab bila kita dah kenal pasti, kita dah merekod, kita mesti nak buat langkah seterusnya apa seterusnya. Bila seterusnya adalah mentafsirkan pengiraan kita tadi, menganalisis, melaporkan maklumat kewangan dan merancang. Okey, sampai sini lah. Okey, bila kata perakaunan, dia mesti melibatkan proses mengenal pasti, merekod, mentafsir, menganalisis dan melaporkan maklumat kewangan. Okey, berpegang pada perkataan ni. Benda penting ni. Sebut je accounting atau perakaunan, mesti mengenal pasti, merekod, mentafsir, menganalisis, melaporkan maklumat. Accounting, perakaunan, mengenal pasti, merekod, mentafsir, menganalisis, melaporkan maklumat kewangan. Ini benda penting. Bila kita kata nak mengenal pasti, mungkin macam biasa kita ada sistem sendiri, maknanya kita ada prosedur yang betul. Prosedur tu kita akan tengok kitaran perakaunan tu seterusnya nanti dalam subtopik yang terakhir nanti. Okey, sebenarnya untuk apa kita nak kenal pasti, nak merekod macam saya kata tadi. Dalam bookkeeping pun kita nak merancang benda yang seterusnya. Kita nak merancang benda seterusnya. Bila kita dah ada melaporkan maklumat kewangan, maka kita ada penyata kewangan. Penyata kewangan ni fungsinya kita akan tunjuk kita punya maklumat kita dah kumpul dalam satu penyata yang menunjukkan keuntungan atau kerugian yang kita dapat. Dan seterusnya kita akan tengok kita jumlah aset kita ataupun kita punya, adakah kita punya aset dengan liability tu tally. Memang dia akan tally, tapi kita tengok kecairan kita tu yang mana lagi besar dalam satu penyata nanti. Dalam ada 3 jenis penyata, dalam salah satu penyata tu tengok kita kecairan maknanya duit kita tu dengan liability kita yang mana lagi besar. So bila dah tahu benda antara tu, kita punya duit dengan hutang kita mana lagi besar, so kita tahu perancangan seterusnya apa kita perlu buat. Apa perlu buat, keuntungan kita menaik atau meningkat untuk mengawal tu lah. Mengawal kita punya kegiatan perniagaan. Okey, dalam tujuan perakaunan ni mengumpul maklumat berdasarkan, okey, itu memang betul dah. Menganalisis, mentafsir maklumat biasa lah, memang proses macam tu. Menyediakan laporan kewangan tu memang standard. Yang betulnya ini semua tak kurang tepat. Yang tepatnya adalah membantu membuat keputusan. Ini kena ingat. Membantu membuat keputusan ni adalah penting. Sebab bila you dalam college ke universiti pun, dia akan berpegang pada benda macam ni lah. Membantu membuat keputusan. Sebab benda ni memang sangat penting. Okey, dalam perakaunan ni apa you perlu tahu adalah, okey, membantu, so kita ada sistem sendiri. Okey, mengawal. Okey, ini kena ingat mengenal pasti merekod dan perakaunan. Nanti bila you belajar, you akan faham apa maksud perakaunan ni sebenarnya. Okey, kita pergi seterusnya pada topik seterusnya, kita punya subtopik seterusnya. Okey, bentuk organisasi perniagaan. Okey, sebenarnya saya tak suka tengok smile macam ni, menyeramkan saya. Okey, buang. Okey, kita tengok bentuk organisasi perniagaan. Dan bentuk organisasi perniagaan ni ada banyak. Antaranya milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad, sendirian berhad, awam berhad, koperasi, ada lagi satu persatuan, mungkin tunjuk 5 rasanya. Milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad, koperasi, persatuan, koperasi, persatuan, patutnya ada satu lagi persatuan. Sebab dalam tingkatan 4 dan 5 dia akan didedahkan dengan 5 benda ni lah. 5 je. Milikan tunggal, perkongsian, berdua. Satu lagi ada persatuan. Okey, kita tengok, kita go through satu-satu. Milikan tunggal. Bila sebut milik,
milikan tunggal. Maknanya kita ada pemilik. Satu syarikat tu ada pemilik. Pemiliknya siapa? Dia mesti satu orang saja. Siapa tu maknanya dia refer pada berapa orang yang pegang. Maknanya seorang saja. Bila kata satu orang milikan tunggal, yang mengasas dia tak perlu ada orang lain. Maknanya modal dia mesti modal atas nama satu orang. Kita punya modal. Lepas tu dia punya mungkin pengurusan pun dia punya seorang dia pegang. Okey, itu kita tengok seterusnya nanti. So syarikat milikan tunggal, kalau nak tahu syarikat milikan tunggal ni contohnya macam ABC Enterprise, ataupun bila disebut perkataan enterprise ni semuanya adalah syarikat milikan tunggal. Ataupun ada syarikat nama dia kedai motor Awang. Okey. Wang. Ini pun kalau dia tak ada perkataan SDN.BHD ni, maknanya dia milikan tunggal lah. Kalau ada Sdn Berhad tu, maknanya dia di bawah syarikat Berhad. Sebenarnya tengok pada perkongsian. Sebut perkongsian ni sebenarnya, kalau sebut milikan, semuanya milikan ni, milikan, milik. Tapi cuma untuk perkongsian ni, milik dia tu bukan seorang, bukan tunggal. Maknanya ada banyak. Bila sebut banyak, modal dia mesti berkongsi. Modal dia berkongsi. Okey, untuk topik ni you mesti tahu dia punya akta, pendaftaran perkongsian ni, syarikat perkongsian ni bawah akta apa, syarikat milikan tunggal di bawah akta apa. Kalau milikan tunggal 1956, perkongsian di bawah akta 1961. Okey, untuk perkongsian contohnya kalau tengok nama syarikat ada Ali dan Abu, Abui Abu. Syarikat John dan rakan-rakan. Ataupun dalam bahasa Inggeris ni selalu kita nampak syarikat syarikat Aiman N Klik, Enco ni maknanya Klik ni maknanya dan rakan-rakan. Selalunya orang selalu kata Co ni apa, company dia ingat company Berhad. Bukan. Kalau Berhad dia tulis syarikat Aiman Berhad. Tapi kalau Enco maknanya Klik ni dan rakan-rakan, di bawah akta perkongsian 1961. Okey, untuk syarikat Berhad, dia ada dua syarikat Berhad, Sendirian Berhad dan juga Awam Berhad. Dua-dua syarikat ni didaftarkan di bawah akta syarikat 1965 dan SSM. Ini memang SSM ni ada SSM, ni ada SSM, ni pun koperasi ada SSM. Cuma yang ni dia lebih ketat sebab modalnya besar. Dia bukan milikan tunggal, bukan perkongsian, tapi modal dia, kita kata modal berkongsi, tapi dalam keadaan yang pemiliknya terlalu ramai. Contoh macam perkongsian, dia punya pemilik adalah 2 orang dan lebih. Kalau milikan tunggal, pemilik seorang sahaja. Kalau ada 2 orang, mana perkongsian. Tapi perkongsian 2 hingga 20 orang sahaja paling tinggi. Tapi kalau macam dekat syarikat Berhad, pemiliknya adalah Sendirian Berhad adalah daripada 2 orang, 1 orang sampai 50 orang. Tapi kalau Awam Berhad daripada 50 orang sampai tak ada had. Tak ada had dia punya pemilik. Mana orang milikan dia, modal tu dia berkongsi dengan ramai. Kita panggil saham. Okey, yang berkaitan saham semuanya adalah syarikat di bawah syarikat Berhad. Nanti you akan belajar bab saham dalam tingkatan 5 nanti. Seterusnya syarikat koperasi di bawah akta koperasi 1993 dan juga ketua pendaftar koperasi. Kalau syarikat koperasi ni kita boleh tengok seperti koperasi, banyak ni enter. Okey, koperasi polis ataupun koperasi askar atau tentera. Ataupun dia ada orang dia suka buat macam dalam bentuk short form, contohnya koperasi apa tak tahu lah kan. Okey, itu lah koperasi. Kalau macam persatuan, dia ada satu persatuan bawah akta persatuan, tapi tu nanti you akan didedahkan dengan lebih mendalam pada tingkatan 5 nanti. Okey, contohnya lupa bagi contoh ni, semacam Sendirian Berhad. Kalau syarikat Sendirian Berhad, mesti ada contohnya nama dia, kedai dia Aiman SDN.BHD. Maknanya tu kedai syarikat Sendirian Berhad. Kalau sebut Sendirian Berhad, mana dia ada saham, berkaitan dengan saham. Okey, kalau seterusnya, kalau macam syarikat Awam Berhad, contohnya adalah Tenaga Nasional Berhad. Ni syarikat Berhad.
ini syarikat berhad. Dia punya pemegang saham terlalu ramai. Dia tu bagi berhad, mana dia lebih daripada 50 orang sampai unlimited. Kalau macam Sdn Bhd dia ada limit. Satu lagi, kalau dalam bahasa Inggeris kita dengar dia sebut PLC. Ini dia, Aiman PLC, maknanya private limited company adalah Sdn Bhd. Kalau macam TNB kita sebut limited saja, limited. Maknanya Tenaga Nasional Berhad, Tenaga Nasional Limited. Okey, itu bahasa Inggeris lah. Okey, ini dia dalam bentuk organisasi persatuan yang anda perlu tahu. Rasa dah habis dah kot. Kita boleh masuk seterusnya. Ciri-ciri miligan tunggal. Okey, pertama sekali saya nak katakan saya tak suka tengok ni, saya nak buat dam. Okey. Okey, macam saya kata tadi, kalau miligan tunggal, mana pemilik dia adalah seorang pemilik. Modal adalah sumbangan pemilik sendiri. Okey, tentang modal yang saya nak cerita sikit. Okey, ini adalah perniagaan. Perniagaan. Okey, ini satu perniagaan. Dalam perniagaan dia ada pemilik. Pemilik yang memiliki, pemilik adalah seorang ni lah, pemilik. Asal nak jadikan perniagaan ni melalui pemilik, mesti ada modal. Mesti ada modal. Modal. Jadinya pemilik ni nak cari modal daripada mana nak start perniagaan ni. Maknanya contohnya simpanan, duit simpanan sendiri, ataupun pinjaman bank, ataupun duit yayasan keluarga ke, dan sebagainya lah. Jadinya pemilik ada modal, dia buka perniagaan. Modal tu datang dari mana? Daripada simpanan sendiri, pinjaman, ataupun pinjaman tak pinjaman bank atau pinjaman rakan-rakan, yayasan keluarga. Yayasan keluarga maknanya duit simpanan keluarga sendiri. Dalam satu keluarga tu ramai-ramai adik-adik, dia simpan keluarga duit banyak, dia buat satu syarikat milikan tunggal. Okey, ni untuk modal. Okey, seterusnya kita tengok pada nombor 3, liability tidak terhad. Okey, berarti tidak terhad. Maksud liability ni adalah tanggungan. Okey, tanggungan. Contohnya macam hutang. Macam hutang, pemiutang, kita beli barang tak bayar, hutang lah. Jadi bila kita liability tidak terhad, kenapa warna dia macam ni sangat bodoh. Okey. Okey, tengok ni. Liability ada satu perniagaan. Ada satu perniagaan. Okey, ini perniagaan. Perniagaan. Nampak pula. Perniagaan. Dalam perniagaan ada satu orang pemilik. Pemilik. Okey, pemilik bila kita kata okey, bila kata liability, maknanya bila sampai satu masa perniagaan ni dia tak boleh bayar hutang. Bila tak boleh, maknanya dia ada pinjaman bank. Bila dia dah ada buat pinjaman bank, lepas tu dia tak boleh nak bayar hutang. So macam mana dia nak buat? So mesti kena tutup perniagaan tu. Bila tak boleh bayar hutang, bank akan rampas perniagaan itu sendiri. Bila rampas, maknanya kalau kita kata liability ni terhad, kita sebut pada terhad loh. Maknanya bank akan rampas perniagaan ni sampai perniagaan saja, pemilik tak ada kena-mena. Maknanya bila tak boleh bayar hutang, bank akan ambil ni.
bank akan ambil perniagaan ni untuk lunaskan hutang yang dihutang tu lah. Tapi bila kata tidak terhad, maknanya dia bukannya sampai sini, tapi bahkan dia sampai sini, pemilik pun akan kena. Maknanya kalau macam pemilik tu ada kenderaan akan ditarik, sampai satu kasut kulit pun akan ditarik. Itu kalau perniagaan tu tak jadi, maknanya perniagaan tu jatuh, tak boleh bayar hutang apa semua pun, bank akan tarik pemilik punya barang, harta benda pemilik sekali. Ini kita namakannya liability tidak terhad. Seterusnya, perniagaan hayat perniagaan tidak berterusan. Maksud tidak berterusan ni adalah kita pakai ni. Okey. Bit ni letak kat sini, ni buang. Ada satu perniagaan bersama satu orang pemilik. Maksud hayat perniagaan tidak berterusan ni, bila pemilik ni mati, maknanya dia dah stop. Dia tak akan masuk pada tahun pertama, tahun kedua. Dia masuk, kalau masuk tahun pertama tu pemilik ni dah mati, maknanya tahun kedua dia, tahun seterusnya perniagaan dah tak ada dah, sebab tak ada orang nak sambung. Kecuali anak dia nak sambung ke apa, baru ada pemilik yang pertama, dia ada pemilik yang kedua, atau ada pemilik yang ketiga, pewaris dia, andainya ada. Tapi selalunya pemilik kalau mati, pemilik pertama ni memang mati terus. Syarikat pun dia akan tutup, tidak akan buka terus. Tu maksudnya hayat perniagaan tidak berterusan. So ini tak ada Okey, pengurusan pemilik sepenuhnya. Okey, bila sebut milikan tunggal, maknanya satu syarikat ada satu orang pemilik. Memang pengurusan memang sepenuhnya pemilik yang akan kena jaga, sebab pemilik je ada dalam perniagaan tu. Maknanya pengurusan jual beli, kita jual barang dekat orang, kita beli dekat orang, perekodan sistem semua kita kena uruskan. Sama ada kita gajikan orang lain ataupun kita buat sendiri. Ini memang pemilik punya kerja tu. Pemilik yang akan uruskan perniagaan tu sepenuhnya. Seterusnya, keuntungan diperolehi pemilik sendiri. Okey, bila sebut untung, bila sebut keuntungan, okey, sebut untung ni bersamaan, okey, ni secara basic saya sebut untung samaan jualan tolak belian. Maknanya kalau kita jual satu barang harga RM10, kita jual dengan harga RM5, kita beli barang dengan harga RM10, kita jual dengan harga RM15. RM15 tolak harga beli, kita dapat harga last tu RM5 tu, maknanya RM5 tu untung kita. Ataupun dengan cara lain kita katakan hasil tolak belanja tamaan untung. Contoh kita jual barang dengan harga RM15, tapi kita beli barang tu dengan harga RM10. So untung dia berapa? Confirm lah RM5. Okey, memang RM5 ni adalah untung. Ini secara basic maksud untung tu macam mana. So bila maksud keuntungan diperoleh oleh pemilik sendiri, maknanya keuntungan ni RM5 ni dia tak payah bagi orang lain, memang dia punya. Memang sah dia punya. RM5 memang dia punya. So dia tak payah bagi, dia tak payah bagi dengan orang lain, tak payah nak potong-potong ke apa, tak payah. Memang hak 100% RM5 ni adalah hak kepada pemilik ni sendiri. Okey, tengok pada seterusnya, mungkin dah perkongsian. Okey, perkongsian. Okey, macam saya kata tadi, perkongsian, ciri-ciri perkongsian milikan dia mesti dia start daripada 2 orang hingga 20 orang maksimum. Sekurang-kurangnya 2 orang, maksimum 20 orang. Mada bila kata milikan, mana dia bukan milikan tunggal lah, milikan perkongsian. Maknanya dia bila sebut perkongsian, dia punya modal tu dikongsi bersama. Macam ni lah. Tak kisahlah pemilik tu macam ni. Sama je macam ni. Pemilik satu, kita ambil contoh ada 2 pemilik.
So kita nak buka satu bisnes, satu perniagaan. Bila ada modal, maknanya dia nak buka satu perniagaan. Insert edit text. Perniagaan. Tak kisah masa ada pemilik satu ni modal daripada mana pun, dia pinjam ke, dia simpan dia sendiri ke apa, dia nak laburkan dalam satu perniagaan. Dan peminjam kedua pun tak kisah dia simpanan ke, pinjaman ke, ataupun duit keluarga ke, dia rembat, dia nak buat satu perniagaan, campur dalam satu perniagaan. Maknanya modal itu dikongsi, dia bukan daripada modal pada satu orang perkongsi. Kalau satu orang je keluar modal, seorang lagi tak keluar modal, itu bukan perkongsi namanya. Itu namanya mindakan tunggal. Tapi kalau dua-dua mengeluarkan modal, maknanya baru kita kata kongsi, maknanya dia kongsi duit. Okay, itu maksudnya ni sumbangan modal. Yang ketiga, tengok liability tidak terhad. Okay, sama je. Contoh macam ni juga, sama je. Tapi ini makna dia tidak terhad. Kalau kita terhad tadi, mana sampai perniagaan saja, tadi ni dia takkan. Tidak terhad maknanya pemilik pertama, pemilik kedua kalau bankrupt, dua-dua kena sapu. Andainya perniagaan ni muflis. Okey, seterusnya keempat, hayat perniagaan berterusan. Hayat perniagaan berterusan. Tipu ni mana? Nipu. Hayat perniagaan ni tak tentu berterusan pun. Contoh, saya bagi contoh. Contoh, kita satu perniagaan ada 3 pemilik. Pemilik 1, pemilik 2, dan pemilik 3. Okey. Bila kata hayat perniagaan berterusan, misalnya okey, tahun pertama okey, 3 pemilik ada. Sampai tahun kedua, pemilik satu ni kiok. Pemilik satu kiok, tinggal lagi 2 pemilik. Okey, mana ada kat sini. Tapi bila sampai tahun ketiga, pemilik kedua pula kiok. Maknanya tinggal berapa orang pemilik? Tinggal seorang pemilik. Dekat sini tinggal seorang saja. Ini maksudnya berterusan. Tapi dia tak semestinya berterusan. Tapi kalau misalnya satu masa tiba-tiba kan, tahun pertama tu 3 kiok, nak berterusan apa kan? Tutup lah kan, tutup kedai kan. Tapi memang standard macam ni lah. Dia sama ada nak bubarkan bila satu orang meninggal, sama ada dia nak bubarkan ataupun dia teruskan. Selalunya kalau perkongsian ni, dia bila dah satu orang meninggal, masuk tahun kedua tu, dia akan cari pemodal lain. Maknanya dia akan tambah pemodal kat sini. Dia akan tambah satu orang pemodal baru kat sini. Pemodal yang keempat, untuk memenuhi quorum memenuhi quorum yang tak ada tu lah. So sampai sini nanti dia akan cari pemodal yang kelima, supaya benda ni dia akan berterusan sampai habis, sampai perniagaan ni maju ke apa, atau dibuka, dia teruskan dengan perniagaan sedang berhad atau sebagainya. Ini standard ni, memang standard macam ni. Okay, seterusnya keuntungan. Keuntungan diagih menurut ikatan perjanjian. Okey, maksud dia macam ni. Kita dah tu untung. Ini untung. Andaikan kotaknya adalah untung, maknanya berapa banyak besarnya kotak ni, besar tu lah kita punya untung. Jadinya pembahagian tu dia akan dibagi kepada apa ni? Okey, dia akan dibahagikan kepada macam ni bentuk dia. Contohnya satu perniagaan tu dia ada 3 pemilik. Dia akan bahagikan, dia bukan bahagi sama rata, tapi dia bahagi mengikut nisbah ikatan yang telah ditetapkan. Selalunya nisbah ni dia akan ikut nisbah keluar modal pasal apa paling banyak. Contohnya, kita ada pemodal 3 orang. So
Contohnya dia bagi nisbah pemodal pertama dia keluarkan modal lebih kurang 10,000. Pemodal kedua dia keluarkan modal, ni takut tak faham pula. Dia keluarkan modal lebih kurang 20,000 je. Dan yang ketiga, pemodal ketiga dia keluarkan modal lebih kurang 30,000. Total ada 60,000. Betul tak? Jadi nisbahnya dia akan ditetapkan macam ni. Pemilik pertama dia akan dapat keuntungan. Keuntungan yang dia akan dapat adalah 1/6 keuntungan dia. Okey, tapi pemilik kedua dia akan dapat 2/6. Ni pembagian dia. Pemilik ketiga dia akan dapat banyak sebab dia yang keluarkan modal yang paling banyak. Tu dia akan dapat 3/6. Okey, tu dia. So untung paling banyak adalah pemilik yang ketiga, sebab dia keluarkan modal yang lebih banyak. So nisbah dia kira macam ni, 10, nisbah 20 dan nisbah 3. Tapi dalam soalan periksa dia tak tanya, dia cakap macam ni je. 1 nisbah 2 nisbah 3. Jadinya yang satu ni adalah pemodal pertama, pemodal kedua, pemodal ketiga. So dia tambah semua jadi 6. So maknanya pemodal pertama dia akan untung dia 1/6, ni 2/6, 3/6. Total semua 6/6, jadi 1 balik. Okey, ni memang benci tu lah. Okey, tak apa. Okay, so far rasa boleh faham dah kot. Pemilik ni lebih sumber sumbangan para pengkongsi macam biasa. Duit simpanan ke apa, dia bukan satu perniagaan kongsi. Lalu liability tidak terhad, maknanya memang kalau muflis perniagaan tu, pemilik pun kena sekali. Liability tidak terhad. Kalau tu yang keempat, hayat perniagaan berterusan ni maknanya kalau pemilik pertama mati pun, pemilik pertama mati, dia masih ada pemilik kedua dan ketiga, dan benda tu dah akan diteruskan lagi sampai pemilik dah tak ada, mati lah. Okay, tapi kalau tiga-tiga mati sekali kan, memang tutup tu kedai tu. Okay, tu keuntungan dia diberikan mengikut ikatan. Dia agihkan mengikut ikatan. Okay, yang ni perkongsian ni bab keuntungan dia akan belajar pada penyata kewangan nanti. Okay, seterusnya syarikat berhad. Syarikat berhad ada dua jenis, sendirian berhad ataupun syarikat berhad. Bila sebut sendirian berhad, pemilik dia pemodal adalah dimulai daripada 2 orang sehingga 50 orang. Kalau macam perkongsian 2 hingga 20, tapi kalau sendirian berhad 2 hingga 50 orang. Dia 50 orang ni pemodal dia mengikut saham tu, pemegang saham. Dia bukan kira apa ni, dia bukan kira siapa keluar modal banyak ke apa. Memang kira, tapi dia campur sekali, modal tu semua dicampurkan sekali menjadikan satu syarikat sendirian berhad. Jadinya kalau syarikat berhad, ini sendirian berhad 2 hingga 20. Kalau syarikat berhad tiada max, dia tak ada maksimal, unlimited. Mana you buka satu syarikat berhad macam TNB apa semua, dia punya pemegang saham boleh ramai-ramai, tak kisah. Lepas tu dia punya liability. Okay, semua modal melalui pembelian saham ni. Mana saham yang dijual tu, siapa yang belikan saham tu, maknanya dia akan, syarikat berhad tu hidup mengikut saham tu lah. Okay, liability terhad kepada jumlah modal. Contoh jumlah modal. Contohnya perniagaan ni dia buka dengan harga 100,000. 100,000. Jadi bila syarikat ni muflis, bank akan tarik 100,000 saja. Maknanya dia terhad kepada perniagaan saja. Perniagaan ni bernilai 1,000, dia akan tarik perniagaan tu saja. Dia akan tarik. Dia tak ada kena-mena dengan pemilik. Dia tak ada sebut pemilik, tapi dia kata tersebut sebagai pemegang saham. Pemegang saham. Cuma bila syarikat ni tutup, dia kerugian atau pemegang saham ni dia tak dapat pulangan yang betul. Dia akan dapat pulangan yang rendah bila syarikat ni tutup. Senang kata syarikat ni muflis, pemegang saham dia takkan, kalau macam ni dia muflis, maknanya keuntungan akan bahagi mengikut nisbah. Tapi kalau macam ni dia contohnya saham dia keluarkan dengan harga, dia beli dengan harga saham RM100, tapi dia takkan dapat pulangan RM100 tu balik, dia akan dapat kurang dari RM100. Tu maknanya syarikat tu telah bankrupt lah, muflis. Dia akan ada cara kira-kiraan dia, cara macam dia nak bayar saham tu dalam tingkatan 5 nanti. Cuma ni sebagai basic. Okay, seterusnya hayat pengendalian berterusan. Ni memang sebab pemegang saham ni ramai, 50 orang.
Dia kalau mati 50 orang serentak ke apa kan, memang mati, tutup tu lah perniagaan tu. Tapi kalau misalnya tak, memang dia akan hidup je lah. Dia pengurusan dia, uh, pengurusan ni sebenarnya selalunya lembaga pengarahan yang dilantik oleh pemegang saham. Selalunya lembaga pengarahan dia dilantik mengikut siapa pemegang saham yang paling tinggi. So misalnya perniagaan ni 100,000, ada satu orang ada seorang pemegang saham ni, dia bayar lebih kurang 50,000. Antara paling ramai dalam 50 orang tu, dia paling banyak dia bayar, paling banyak dia punya saham 50,000. Maknanya dia akan jadi lembaga pengarah. Maknanya dia akan urus, dia akan jadi macam bos lah, kita kata bos, bos besar. So dia punya pekerja dalam nak menguruskan syarikat ni, ada pekerja apa semua memang masih pengurus, tapi dia punya besar, dia punya lembaga pengarah, kita panggil bos dia tu, bos besar dia tu adalah pemegang saham yang paling terbanyak selalunya lah. Okay, seterusnya keuntungan diagihkan dalam bentuk dividen. Okay, kalau macam ni kita kata tadi pengikut pemilik kan, tapi ini lain sikit, bukan lain sikit, lain banyak. Anggap ini adalah keuntungan, ini adalah keuntungan. Jadinya dia ada satu ikatan pengiraan. Dia dalam bentuk pengiraan tu kita akan belajar dalam tingkatan 5 nanti. Pengiraan mana insert ni. Contoh, kita ada pemegang saham berjumlah lebih kurang 50 orang. Bayangkan macam mana kita ada untung. Okay. Contohnya kita punya untung adalah lebih kurang dalam 100,000 untung kita, untung syarikat tu satu tahun tu. Jadi takkan dia nak agihkan 100,000 ni dekat semua 50 orang ni. Maknanya kalau kata nak agihkan semua dekat 50 orang ni, lebih kurang dalam 1,000 satu orang, maknanya syarikat tu tutup lah, tak ada duit lah, tak ada untung lah, lepas tu kan rugi lah. Tapi dia takkan agihkan macam itu, tapi dia akan bagi dia bentuk persen. Mana satu orang misalnya dia akan tetapkan satu orang mendapat lebih kurang dia ada jenis-jenis saham dia, saham biasa ataupun saham premium, tapi lebih kurang macam ini cerita dia. Contohnya satu orang dia boleh dapat 25%. So mana satu orang akan dapat 25% daripada 100,000 ni. Jadinya duit 1,000 ni dia akan grab dan dia akan besarkan sebagai capital expenditure ataupun pelaburan modal baru untuk membesarkan perniagaan, membesarkan. Maknanya keuntungan tu akan berjalan setiap tahun. Setiap tahun pemegang saham akan dapat untung. Jadinya dia tak rugi lah kan. Dia keluarkan saham RM100 dekat syarikat tu, dan setiap tahun dia akan dapat 25% ataupun 10% ke 30%, lebih kurang gitulah. Jadinya dia keuntungan akan berjalan. Itu maksudnya dividen. Mungkin sampai satu masa dia punya ni keuntungan tinggi, terlalu tinggi, mungkin dia boleh keluarkan bonus untuk setiap ataupun orang-orang terpilih dalam pemegang saham tersebut. Okay, itu je cerita untuk syarikat Berhad. Sendirian Berhad di U50. Kalau syarikat Berhad dia tak ada maksima, 2 orang paling sekurang-kurangnya. Sumber modal pada pembelian saham, mana saham tu dijual dekat orang awam. Kemudian lebih terhad tu bezanya perkongsian dengan ni. Mana tu dia terhad kepada jumlah modal sahaja. Hayat perniagaan adalah berterusan. Dia takkan dia tak tutup lah, senang kata. Kalau pemegang saham pertama tu mati, pemegang saham kedua ada, ketiga, empat ada kan. Dia akan buka je, sebab dia yang menguruskan tu adalah lembaga marah dan pekerja-pekerja. Dia ada pekerja kan untuk syarikat Berhad ni. Pengurusan okey, keuntungan diagihkan dalam bentuk dividen, mana persen lah. Dividen tu peratusan untuk setiap orang pemegang saham. Dia takkan boleh bagi selepuk untuk 50 orang ni, dia akan rugi. So untung dia akan bagi dalam 25% untuk setiap orang. Okay, seterusnya tengok dalam ni buang dulu, menakutkan. Okay, koperasi. Dalam koperasi, kalau kita tengok Sendirian Berhad tadi atau perkongsian 2 hingga 20 orang, Sendirian Berhad 2 hingga 50 orang. Tapi kalau koperasi start daripada 50 orang sampai tiada had. Okey, ini beza dia. Ini perbezaan dia. Okey, jadinya dia ada saham juga, saham anggota. Jadi dia tak panggil saham macam biasa ni, kita panggil saham anggota. Sumber modal pada pembelian saham anggota, maknanya selalunya koperasi ni bukan untuk askar, polis. Jadi dia punya gaji tu dipotong untuk membeli saham ni. So apa benda dia orang dapat sebenarnya?
Okey, dia standard lah macam biasa. Penegangan ayat berterusan apa pun dia terhad apa anggota macam biasa. Yang pengundian ni kan, pengurusan ni anggota lembaga koperasi dilantik melalui pengundian ataupun dia tengok ataupun selalu memang undian. Kalau koperasi dia selalu mengikut pengundian. Kalau keuntungan pun dia agak ada bentuk dividen ataupun keuntungan kalau bentuk koperasi macam polis dia tak ada dividen tapi dia kubur dividen tu dia akan bagi sebiji rumah ataupun tanah. Ni biasa berlaku. Sebab tu kita ada tengok taman-taman apa tanah-tanah yang telah dibuka tu sekarang tanya projek apa ni? Perumahan untuk koperasi polis. Tu ada daripada sini lah. Dia sumber dia daripada sini. Okey, tak ada banyak cerita. Kalau macam dividen macam biasa juga macam ni, dia ada peratusan. Tapi ataupun dia akan bagi dalam bentuk aset. Dia bagi duit, dia bagi tanah atau rumah. Dia tak bagi duit. Okey, macam biasa ni semua sama lebih kurang dengan syarikat berhad. Cuma dia punya ni lebih besar. Ni pengundian, ni bentuk dividen dan ataupun aset lah. Ketulisan biasa lah ni. Okay, settle. Okay, kita masuk bab seterusnya iaitu konsep dan prinsip asas perakaunan. Konsep dan prinsip, maknanya kita kata kalau you nak buat satu akaun, dia mesti ada satu prinsip yang betul. Maknanya etika. Sebagai nak jadi seorang ni, apa benda you kena buat. Pertama, you mesti ada bersifat macam mana. Pertama sekali, usaha yang berterusan. Maknanya dia tak boleh mengalah. Usaha berterusan ni, you jangan you buka berniaga selama setahun. Januari you start. Januari you buat akaun, bulan 2 Februari you buat akaun, Mac you buat akaun. Tiba bulan 4 you rasa malas. Dah tak ada usaha nak buat. Tu tak boleh. Dia mesti berterusan sampai hujung tahun. Yang kedua, entiti berasingan. Entiti berasingan. Mana orang tak kotak dia. Okay, ni entiti berasingan, insert text. Okay, ni perniagaan. Dan ini adalah you. Perniagaan ni pemilik. Entiti berasingan bermaksud perniagaan ni memang you punya. Tapi bila you kata dah bagi untuk perniagaan, you mesti kena asingkan. Maknanya duit bil rumah you bukan bil perniagaan. Masa nak kira untung, dia akan kira berapa jumlah jualan kita, berapa jumlah belian, dia akan tolak. Lepas tu dia tambah dengan hasil, dia tolak dengan belanja, berdapat untung. Tapi belanja tu, mana belanja perniagaan. Contohnya macam bil elektrik kedai, bil api air kedai, sewa kedai, itu belanja perniagaan. Tapi kalau you punya belanja sewa rumah, bil elektrik, bil air rumah, itu bukan perniagaan punya. Maknanya dia tak termasuk. Sebab entiti kita berasingan, perniagaan pemilik adalah pemilik. Maknanya liability pemilik adalah pemilik tanggung sendiri. Liability perniagaan perlu tanggung sendiri. Jadinya persoalannya, adakah pemilik ni boleh ambil duit daripada perniagaan? Jawabnya boleh, asalkan dia mesti kena rekod sebagai title ambilan. Maknanya pemilik ni dia ambil sikit duit daripada perniagaan untuk bayar liability pemilik, itu boleh. Tapi kena catatkan dalam akaun ambilan. Bila dia buat ambilan, sebenarnya modal kita bertambah atau berkurang? Sebenarnya berkurang. Nanti you akan faham nanti bila you belajar bookkeeping, akan tahu kenapa kita punya modal berkurang bila buat ambilan. Seterusnya, ketekalan. Bila sebut ketekalan, maknanya you kena macam dia lebih kurang sama masuk dengan usaha yang berterusan. Tapi ketekalan ni dia lebih more to consistency. You buat kerja tu mesti dengan consistency. You tak boleh kejap buat, kejap tak nak, kan? Kalau macam dia sama dengan usaha berterusan, ketekalan ni dia tak boleh. Maknanya kalau you dah buat, you kena buat terus sampai akhir perniagaan itu. Ataupun kita boleh tafsir ketekalan ni dengan contohnya, kalau bagi contoh takut you tak faham lah. Tak apa, nanti you akan faham masuk ketekalan ni dalam bentuk masa you belajar susut nilai nanti. Susut nilai, bentukan hutang ragu dan sebagainya. Materiality ni maksudnya kita nak kena pandai membezakan antara benda tu adalah aset ataupun belanja.
Ha, contoh you sebab you tak belajar lagi apa maksud aset apa semua, tapi saya senang kata macam inilah. Kita sebut aset tetap. Aset ni maksudnya harta. Harta benda. Aset tetap ni harta benda. Contoh harta benda apa? Adalah kerusi, meja. Bila sebut aset tetap ni dia benda atau harta lah. Harta yang membantu perniagaan. Harta yang membantu perniagaan. Contohnya macam ni lah, kerusi, meja. Dia tak terlibat dalam jualan beli. Kita bukannya jual kerusi, jual meja, melainkan kita memang jual kerusi, jual meja. Tapi kalau kita jual barang macam jual alat tulis apa sebagainya, kerusi meja ni sebagai satu orang kata membantu perniagaan saja. Dia bukannya sebagai mendatangkan keuntungan. Tapi serupa juga kes ni dengan kes alat tulis. Alat tulis, kerusi meja harganya lebih kurang kita kata RM50. Kerusi meja kalau sebiji, kalau banyak dia mungkin harga RM5,000 dan sebagainya lah. Tapi macam alat tulis pun dia kira membantu. Dia tidak melibatkan dengan, dia tidak terlibat dalam dalam jual beli. Sebab kita bukan jual alat tulis, melainkan kita jual alat tulis. Tapi alat tulis yang kita pakai tulis borang, tulis resit apa semua itu kan dia membantu perniagaan saja. Dia tak mendatangkan keuntungan. Patutnya dia kira aset tetap. Tapi sebenarnya kalau kita kira aset tetap, tak boleh pula. Ni sebab kita sebut konsep materiality ni. Sebab harganya terlalu rendah. Harga RM10. Takkan nak kira. Sebab setiap kali aset tetap kita ada susut nilai. Takkanlah barang RM10 pun nak disusut nilai sampai 10 tahun. Jadi kita tak kira sebagai aset tetap, tapi kita dikira sebagai belanja. Ini yang kita katakan materiality. Sebab dia punya barang tu terlalu murah. Macam tak materiality, tak material. Material ni mana barang yang nyata, besar, yang nampak. Barang yang kecil macam ini takkan nak kira aset. Tak payah kira aset lah, kita belanja je. Masuk dalam penyata pendapatan, akan dikira belanja. You akan faham ni dalam bab seterusnya nanti. Okey, dalam bab ketiga dan ke atas. Okey, sekarang kita tengok wang sebagai ukuran ni macam biasa. Bila sebut wang sebagai ukuran ni, kalau duit Malaysia RM dengan RM, kita tak boleh duit Indonesia datang, orang Indonesia nak beli barang dengan kita pakai duit Indonesia, tak boleh. Mesti duit sama dengan currency kita. Kalau RM tetap RM, kalau duit Indonesia kena tukar dengan kita punya dengan kita punya duit RM juga. Okey, konvertisme. Sifat konvertisme ni kita maksudkan sebagai contohnya PHR, peruntukan hutang ragu. Oh, you tak faham. Ataupun kita kata jangkaan. Okey, misalnya bulan depan kita sebut akruan tu. Akruan, okey. Asas akruan ni dengan konvertisme dia benda yang lebih kurang sama sebenarnya. Saya sebut sekalian konvertisme dengan akruan. Dia contoh akruan ni benda okey, you duduk kedai 3 bulan. Januari, Februari, Mac. You baru bayar bulan Januari. You punya Februari dengan Mac you tak bayar lagi. Maknanya benda ni jadi akru. Akru ni maknanya you dah duduk sampai 3 bulan tapi you bayar baru 1 bulan. 2 bulan tak bayar tu dikira bulan akru. Bulan akru ni bila you tutup akaun pada bulan Mac, you kena masukkan yang dua-dua ni. Walaupun you tak bayar tapi you kena letak juga, masukkan dalam penyata pendapatan yang menyatakan you dah bayar. Bukan dah bayar tapi sebagai belanja dalam penyata pendapatan tu untuk tengok untung bulan tu sebenar apa. Tu sebut konsep konvertisme ataupun asas akruan. Ataupun bayaran terdahulu, maknanya you duduk 3 bulan tapi you dah bayar sampai 5 bulan. Maknanya kalau you tutup bulan sampai bulan 3, you kena kira sewa sampai bulan 3 je. You tak boleh kira sewa sampai bulan 5. Sebab bulan 5 tu untuk penyata pendapatan bulan depan punya, bukan bulan 3 punya. Macam tu lebih kurang. Tapi you akan faham nanti bila belajar perkara seterusnya nanti. Tempoh perakaunan ni macam biasa. Kalau misal you kata you nak tutup akaun 3 bulan sekali, you kena buat 3 bulan sekali. You tak boleh kejap sebulan sekali, kejap 2 bulan sekali, kejap sebulan sekali, tak boleh. Sebab susut nilai dia akan jadi ataupun dia kita susut nilai sama tapi cuma kita kata sebagai
apa ni, tarikh yang ditentukan supaya macam mana kata bila dia tetap, so kita tahu setiap 3 bulan sekali tu kita macam mana untung kita. So dalam hujung tahun tu kita boleh perancangan untuk tahun depan apa akan terjadi bulan 3 akan datang. Itu you akan belajar nanti dalam dia semuanya sebab background ni kan kita buat untuk membuat keputusan. Bila kata membuat keputusan masa akan datang, dia mesti ada satu benda yang tepat. So kalau kita 3 bulan sekali, contoh 3 bulan pertama you untung 10,000, bulan kedua 20,000, maknanya you nampak menaik. Bila you nampak menaik, you kan boleh kira, you akan boleh anggarkan bulan 3 seterusnya apa yang akan terjadi. Macam tu lah. Okay, seterusnya kos sejarah. Konsep kos sejarah ni maksudnya kalau you beli, okay, misalnya hari ni you beli satu kamera harga 200. Selepas 1 bulan, harga kamera ni jatuh pada harga 150, kan? Tapi bila masuk dalam perakaunan, you tak boleh tulis harga sekarang, you kena ikut harga you beli tu 200 lah, walaupun harga sekarang dah jatuh 150. Sebab kita nak kira untung sebenar kita, bukannya kita nak kira harga betul lah, kita nak kira untung daripada harga beli dan harga jual. Catatan bergu nanti you tak akan tahu pada bab kedua nanti, catatan bergu yang diasaskan oleh Luca Pacioli tu. Lepas tu pelaporan berasaskan nilai saksama. Nilai saksama ni maknanya kita kena adil. Contohnya you sebagai accountant bekerja dalam satu syarikat. Pengurus ni dia nak tipu tau, tapi you tak boleh, dia nak tipu tentang contohnya macam ambilan apa semua, dia tak boleh kata tak apa you ambil lah, tak apa, tak boleh. You mesti kena sama, you kena tulis tepat-tepat macam mana yang dia ambil, yang tu juga you kena tulis. You tak boleh kata alah baikkan je lah, pengurus bos kan, tak apa, tak boleh macam tu. Sebab duit ni kita kena laporkan dengan bentuk yang nyata dan logik serta berasaskan, dia ada benda yang diasaskan. Okey, sampai situ saja rasanya. Untuk konsep ni kalau nak lebih tahu lebih lanjut lagi mudah faham, sebenarnya baca kat buku teks. Itu memang lebih mudah faham daripada bla 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 ni, dia kurang susah sikit. Sebab kita contohnya tak tepat, contoh dalam buku teks tu lebih tepat sebenarnya. Okey, kita tengok terakhir sekali kitaran perakaunan yang saya janjikan tadi tu. Ini yang saya kata sistem ataupun prosedur untuk menyediakan satu perakaunan yang lengkap. Kitaran perakaunan ni you akan guna daripada you tingkatan 4 sampai tingkatan 5 sampai diploma, sampai seterusnya degree. Dia benda yang sama juga. Pertama, dokumen sumber, kita sebut dokumen lah. Bila sebut kita jual beli, kan dapat receipt, dapat bill, itu kita namakan sebagai dokumen sumber. Bila sebut dokumen sumber, kita akan rekodkan dalam buku catatan pertama. You akan tahu nanti buku catatan pertama. Lepas tu kita akan post ke ledger, masukkan dalam ledger accounting tu. Nanti you pun akan tahu pada sebut you tak faham nanti. Lepas tu kita akan buat imam nuga. Lepas tu kita buat pelarasan, penyediaan imam nuga terlaras. Lepas tu penyediaan kewangan, catatan penutup. Dan dia akan berulang semula pada dokumen sumber. Ni sampai hujung bulan ni. Catatan penutup ni sampai penutupan akaun lah. Sama ada 3 bulan sekali atau sebulan sekali ke 6 bulan sekali ke setahun sekali, tu terpulang lah. Okey, sampai situ sahaja. Okey, untuk bab 1 kita dah habis, dah tamat. Cuma macam kita dapat akaun ni, kalau boleh you kena hafal, ataupun bab kedua, bab ketiga nanti you akan lebih faham sebenarnya. Dia akan faham dengan lebih mendalam nanti. You tak hafal nanti you akan faham, so you akan tahu macam mana format pergerakan kitaran ni. Ni cuma bab 1 ni cuma warming up. Okay, sampai situ saja. Thank you. Jumpa di video seterusnya. Bye bye. See ya.